biasanya kalau kita bercakap mengenai abang gambar itu Abang Jalal Zamzuri kita biasa kaitkan dengan dunia seni. Bagaimana kita tahu dia dengan Allahyarham Ahmad Sibi berkawan baik. Begitu juga artis-artis dari Singapura, penyanyi lama, penyanyi veteran, dan koleksi-koleksi barangan seni dekat gerobok dia ni. Tengok ni, dekat apa ni, Chowkey Road ni, semua dia punya barang-barang kazalan seni, album lama, rekod lama, majalah lama, gambar-gambar artis lama, majoriti berkaitan dengan seni. Namun banyak yang orang tidak tahu, dan orang macam kalau kita cerita tak percaya pun, ada yang percaya, ada yang tidak. Sebenarnya Abang Jalal ni asalnya, kalau langkah je kena masa dulu, dia bakal jadi kita punya pilot TUDM tau. Kira-kira orang kata apa, era-era zaman Tan Sri Sulaiman Shujah. Malah komandan Tentera Udara pertama kita itu Tan Sri Sulaiman Shujah, itu anak muda pertama yang menjadi Panglima Angkatan Tentera kita, itu menjadi inspirasi kepada Abang Jalal untuk menjadi pilot. Dan kita boleh sedikit dapatkan informasi dari Abang Jalal kenapa Abang Jalal memilih bidang penerbangan masa tu lah. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, Abang Jalal boleh cerita, tapi saya nak tunjuk sedikit. Ini dia. Ini dia. Inilah abang gambar kita. Saya pun macam tak percaya, rupanya pilot abang gambar ni, Abang Jalal. Abang Jalal boleh tak Abang Jalal ceritakan? Saya tengok gambar ni pun saya teruja. Sebab kalau sebut pasal bidang penerbangan masa tu bukan mudah anak Melayu nak masuk bidang penerbangan begitu menjadi pilot Tapi Abang Jalal boleh ada universiti, boleh terpilih. Dan Abang Jalal bercerita kenapa akhirnya Abang Jalal tak dapat meneruskan cita-cita untuk menjadi pilot dalam pasukan Tentera Udara kita. Yang sebenarnya saya pada ketika itu minat untuk belajar membawa kapal terbang. Ini berpandu kepada apa yang dilihat, iaitu Datuk Sulaiman Shujah kita, anak Melayu yang pertama membawa kapal terbang. Jadi saya berasa teruja dan saya bercuba. Akhirnya saya dapat belajar membawa kapal terbang selama 3 tahun di Airport Ipoh tahun 1955, 56 dan 57. Akhirnya saya lulus dengan A dan B Gliding Certificate yang sijilnya saya terima daripada Scotland, Royal Aeronautic di Scotland, dan sijil itu ada saya pegang hingga hari ini. Ini menunjukkan saya memang minat. Bila saya lihat Sulaiman Shujah boleh bawa kapal terbang, saya pun rasa kenapa anak Melayu macam saya tak boleh. Maka ramailah mengikut. Ada 2-3 orang ikut saya, tapi ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Umpamanya Kapten Yunus Tassi, Yunus Muhammad Tassi ni, saya yang mulanya, kemudian baru dia naik. Kami ada bertiga masa itu, iaitu saya, Khairi dan Yunus Tassi. Jadi ketiga-tiga ni semua belajar kapal terbang. Akhirnya berjaya. Tapi saya separuh jalan. Betul, saya tarik diri, saya tidak lagi bawa kapal terbang. Kenapa tarik diri tu? Saya dah masuk bidang lain. Masa itu saya berminat bercakap dalam radio. 2 bulan 2 tahun 1992 saya masuk radio Malaysia dan jadi juruteknik. Selepas jadi juruteknik, saya berkawan dengan seorang ketua bahagian pembangunan yang selalu membuat program-program bercakap dengan menteri-menteri, dan saya diterimanya sebagai juruhebah sambilan untuk interview menteri-menteri. Saya banyak membuat interview dengan menteri-menteri. Pada masa itu saya terlalu minat dalam bidang suara untuk buat interview menteri-menteri yang ada. Berbalik pada cerita pasal yang terbabit dalam bidang kapal terbang tu, ketika zaman muda Abang Jalal sempat tak berjumpa dengan Tan Sri Sulaiman Shujah masa you all muda-muda masa tu kan? Saya belajar bawa kapal terbang di Ipoh 3 tahun, 55, 56, 57. Tapi Sulaiman Shujah dia tidak ada di Ipoh, dia di Pulau Pinang. Okey. Jadi agak terpencil sikit, saya tak dapat bertemu dengan dia. Walau bagaimanapun bila dia berada di Kuala Lumpur, baru saya dapat berjumpa dengan dia sebab sementara. Itu pun tak lama, sekejap saja. Okey. Masa era Pak Jalal tu, siapa anak Melayu yang ke depan selain dari Tan Sri Sulaiman Shujah bawa jet fighter kita kan, anak Melayu pertama? Kalau sebelum ni kita tahulah kita punya komandan semua pegawai-pegawai Inggeris kan? Ada seorang kawan saya seangkatan dengan saya, dia bawa kapal terbang, tapi saya duka cita dimaklumkan dia jatuh terempas terus maut di Sarawak. Okay. Saya pun namanya tak berapa begitu ingat. Walaupun begitu dia seangkatan dengan saya.
saya. Berapa kapal terbang yang sempat abang Jalal bawa? Yang jenis-jenis saja? Ada satu saja, iaitu Osa. Osa? Osa. Okay. Tapi kalau yang lain tu macam Cik Mang, Pembroke dan lain-lain ada, tapi jarang saya bawa. Tapi saya ada di sisi pilot tu. Lebih kurang jadi co-pilot lah. Dan kadang-kadang dia bagi saya peluang untuk memegang steering kapal terbang tu. Kapal terbang ni bulat, kayu bulat satu begitu. Begitu tarik ke sana, tarik ke mari, tarik ke sana. Dia tidak macam gaya steering yang lain. Yang kata abang Jalal buat penerbangan yang triangle tu, itu bagaimana? Boleh dikongsikan? Kita ada 4 orang pada ketika itu bawa kapal terbang. Kapal terbang ni boleh muat 6 orang. Kita naik kapal terbang tu dari Ipoh pagi. Pukul 11 ke 12 pagi setiap hari. Daripada airport Ipoh, saya terus bawa bersama dengan kawan 4 orang dalam kapal terbang tu. Kita lalu atas pekan Teluk Itan. Kemudian kita corner balik terus tuju ke Pulau Pangkor. Di Pulau Pangkor tu lebih kurang dalam 3,000 kaki. Kita turun, kita tuju balik ke Ipoh dan melalui Pekan Seputih terus sampai ke Ipoh. Perjalanan itu makan masa saya rasa lebih kurang dalam 45 minit. Bagaimana pengalaman dengan bomber glider tu? Kalau di Ipoh masa tu kan? Saya bawa glider ni tahun 1955, 56 dan 57. Glider ni ialah satu kapal terbang yang tidak mempunyai enjin. Dia ada single glider, twin glider. Twin glider ni maknanya 2 orang dalamnya. Single ni maknanya satu aja. Bila kita nak naik, dia pakai kabel yang panjang ni dicangkuk pada kapal terbang, kapal glider kita yang nak naik tu. Lori tu bawa laju. Kita ikut dan kita terus pelan-pelan naik. Dia dah sampai ke 700 kaki. Kita riliskan kabel tu, kita pun terbang dari atas. Jadi kalau siapa yang cakap, kalau kita tengok ada burung tu kepaknya tak berkembang, dia merayap je gitu, maknanya ada angin panas dari bawah menolak ke atas. Kita sebagai glider pergi ke tempat itu dan glider kita akan ditolak di angin tu naik ke atas. Situlah saya dapat bawa kapal terbang tu daripada 3,000 kaki sampai naik sampai 10,000 kaki. Zaman kita sebelum merdeka memang susah lah nak Melayu, nak belajar kapal terbang kan. Jadi sekarang ni banyak peluang kan. Abang Jalal boleh nasihatkan budak-budak anak Melayu sekarang kan, tu yang berminat tentang aircraft ni kan, boleh masuk kelas membawa terbang ke atau apa kan, daripada dia membuat aktiviti yang tidak senonoh ke apa. Membawa kapal terbang ni memang pada peringkat awalnya kalau kita teliti betul-betul memang takut. Tapi apabila kita baca balik di dalam tu, di dalam kapal terbang tu ada berapa tinggi kita, berapa laju kita, berapa yang boleh tinggi. Jadi di sini kita perhatikan meter-meter tu banyak dalam kapal terbang tu. Jadi meter ni menunjukkan kita ni tak payah nak tengok ke bumi, ke bawah, ke mana ke. Kita dah tahu dah bila kita terbang tu kita naik. Dia naik daripada 4,000 kaki naik 5,000, 6,000, dia nampak, dia tunjuk pada meter kita tu. Begitu juga dengan laju kita, berapa laju kapal terbang tu. Dan dia akan tunjuk pula kalau ada kabus di depan. Kadang-kadang ada kabus. Kadang-kadang kita tengok awan tu hitam, jangan masuk dalam tu. Kalau awan yang hitam tu kalau kita masuk, habislah. Kita berhancur. Dia pasal benda tu yang hitam tu dia beku. Ais, macam bentuk ais. Hujan yang sebelum tu jadi hujan, bila kita masuk dalam tu hancurlah kapal terbang kita. Jadi kita sama ada kita ikut atas dia ataupun ikut bawah dia. Apa cerita saya dulu macam sejarah perang Pearl Harbor kan, bila tentera kamikaze tu attack Pearl Harbor tu, yang pangkalan Amerika tu, bila dia menjunakkan kapal terbang kamikaze tu, dan ada lepaskan bom kerana dia mencanak naik ke atas, majoriti pilot dia pengsan. Apa dia begini, bila dia terbang tinggi, dia akan Pearl Harbor lah, dia jauh tinggi tu dia turun ke bawah. Dia turun, dia ada sampai ke satu tahap, berapa kaki dia dah sampai tu, dia akan lepaskan peluru tu. Lepas tu baru dia naik. Bila dia naik tu secara mengejut. Bila secara mengejut, kalau kita yang darah kita ni tak terkawal dengan rapat, sebab itu kadang-kadang kita ada pakai baju lapisan untuk darah tu tidak mengalir mengejut. Tapi jarang yang kapal terbang, pembawa kapal terbang buat begitu. Dalam penerbang ke atas tu dia pensan.
Sebab angin darah kita tu dah jadi dia terlalu turun tadi pop naik. Jadi darah tu dah macam kaya terhenti. Tapi tak lama lepas tu kita sedar balik dah. Ini kejadian kita umpamakan macam kejadian masa serangan di Pearl Harbor lah bagaimana tentera kamikaze tu. Ya macam tu lah. Maknanya naik ke atas dia pingsan. Okay. Tapi dalam pingsan tu pun dia pasal ke atas, tak ada apa-apa bahaya lah. Tak apa, kalau ke bawah aja pingsan habis terus nanti. So mungkin Abang Jalal boleh cakap yang anak-anak muda sekarang kan peluang untuk belajar bawa keterbangan mudah kan, tak macam zaman Abang Jalal dulu susah nak dapat duit pun susah, nak dapat beasiswa pun susah kan. Jadi sekarang ni kan peluang banyak kan. So macam mana kita nak minta lebih ramai anak Melayu kalau sekiranya berminat untuk belajar membawa kapal terbang, contoh yang pertama ialah pergi rapat dengan pengetua bahagian penerbangan di lapangan terbang berkenaan, umpamanya di Ipoh ke, di Melaka ke, ataupun di Kuala Lumpur ke, jumpa. Kemudian dia akan latih kita. Lepas tu dia test kita punya darah. Bila dah setuju, dia dah tengok sesuai boleh membuat penerbangan, baru dia bawa kita kapal terbang. Sebab kalau kita nak belajar, kita melalui banyak cara. Sebab dia nak tengok kita punya perjalanan darah. Jadi semuanya ni dia kawal supaya kita bila bawa kapal terbang selamat.